Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bersua. Okay, saya Cik Azmi. Hari ini saya akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan bagaimana kita boleh memulakan sesi Meet, terutama untuk guru dan para pelajar. Seperti kita maklum, pada hari ini kita dikenakan perintah kawalan pergerakan, tetapi ia bukanlah satu yang boleh membataskan perhubungan interaksi kita antara guru bersama pelajar. Jadi selain digunakan untuk sesi mesyuarat, taklimat, bengkel dan sebagainya di atas talian, kita boleh memanfaatkannya untuk sesi bersama pelajar. Okey, sebelum itu saya nak terangkan sedikit. Ini cadangan 5 langkah melaksanakan sesi Meet bersama pelajar. Jadi jika lihat di sini, saya usahakan ini step-step yang mungkin tuan-tuan, puan-puan, guru-guru boleh ikut jika hendak melaksanakan sesi Meet bersama pelajar. Jadi langkah-langkah ini tuan-tuan boleh turuti nanti selepas kita dah selesai lihat keseluruhan aplikasi Meet itu sendiri. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan akan lebih nampak. Langkah 1, setiap guru menyediakan link Meet. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebagai guru mestilah mempunyai satu link yang dimiliki oleh setiap guru. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pelajar tadi boleh masuk ke dalam room yang telah disediakan oleh tuan-tuan dan puan-puan sebagai guru. Jadi link yang telah didapati tadi diikuti dengan langkah 2, dikongsikan kepada ibu bapa supaya link tersebut dapat di-sharekan pula oleh ibu bapa kepada murid. Jadi di sini secara alternatifnya saya rasa boleh menggunakan khidmat guru-guru kelas ataupun laman-laman sosial PIBG, juga seperti WhatsApp group, Telegram dan sebagainya. Saya rasa itu tuan-tuan dan puan-puan boleh fikirkan kaedahnya macam mana. Tapi yang pentingnya mesti sediakan dulu link mengikut langkah 1. Sebenarnya apabila link tersebut telah dikongsikan kepada pelajar, diikuti langkah 3, pelajar boleh masuk ke dalam room yang tuan-tuan dan puan-puan telah sediakan mengikut masa yang tuan-tuan dan puan-puan sendiri tetapkan. Jadi jika nak lebih mudah, buatlah satu Telegram channel. Kenapa Telegram channel? Supaya ia tak mengganggu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh invite parent masuk ke situ, tapi infonya hanya disampaikan oleh guru-guru sendiri. Jadi boleh nyatakan bila dan masa dan ketikanya untuk melaksanakan proses PDPC di dalam secara atas talian. Okey, langkah 4, ini dalam proses pelaksanaan. Apabila pelajar telah masuk, pastikan tuan-tuan dan puan-puan tahu macam mana nak gunakan presentation a window ya. Jadi di situ kita boleh tunjukkan bahan-bahan yang berada dalam laptop kita kepada murid-murid. Juga gunakan bersama aplikasi-aplikasi seperti Google Classroom, Portal Digital KPM. Saya nampak di situ cukup banyak bahan-bahannya. Yang terbaru saya nampak dah ada KPM Games kalau tak silap saya. Boleh jadi untuk sekolah rendah. Jadi boleh gunakan quizzes, Kahoot dan sebagainya, tak ada masalah. Kita boleh pancarkan terus daripada laptop kita menggunakan present window. Okey, kita teruskan masuk. Bagaimana nak masuk ke dalam Meet. Okey, first kali kita buka browser. Okey, ini browser saya. Jadi kita kena tukar sebagai guru, kena tukar kepada akaun MOE. Okey. Ini kalau tak dapat, kita manage your Google account. Mungkin Google account kita ada banyak. Jadi ini masih lagi akaun peribadi saya. Jadi saya kena tukar ataupun saya kena pilih akaun MOE. Pilih akaun MOE ataupun akaun DL masing-masing. Kenapa? Ini bermakna saya dah masuk dalam email MOE saya sebagai guru. Jadi di sini kita ada titik 9.
pada titik 9 di sini kita dah boleh nampak adanya Google Classroom, ada akaun Gmail, ada Drive, tapi yang kita nak guna hari ini adalah akaun ataupun aplikasi Meet. Jadi di sini cara nak mulakan aplikasi Meet di sini hanya tekan pada aplikasi Meet dan kita dibawa ke dalam Meet punya paparan. Di sinilah bermulanya kerja kita, yang mana join or start ini. Okey, pada join or start a meeting, kita kena set satu room khas kepada pelajar-pelajar untuk masuk. Jadi room ini akan kekal, jangan risau, kita boleh guna banyak kali. Yang penting kita setkan dulu, contohnya room, okey, bilik, ataupun saya terus masuklah Azmi Haji Muda. Ini contoh. Ini juga dia boleh dipakai kalau nak sesiapa yang nak masuk boleh guna nama ini. Okey, kita continue. Tuan-tuan buatlah nama ataupun kod tuan-tuan dan puan-puan sendiri ya. Cuma yang saya nak tunjukkan, apabila kita dah buat, kita akan dapat satu link di atas ini, URL address. URL address ini kena ambil dan copy. Inilah link yang saya maksudkan tadi, ambil dan copy dan paste lah di mana-mana media sosial yang melibatkan ibu bapa. Ya, kalau kita dah ada buat channel Telegram kita sendiri yang dah ada ibu bapa, lagi senang, kita boleh paste dalam tu. Kalau tak, terpaksalah kita minta bantuan daripada guru kelas untuk menyatakan ini adalah link kepada cikgu sekian-sekian. Contohnya ini adalah link cikgu Azmi. Jadi beritahu kepada mereka boleh masuk pada masa sekian-sekian. Itu salah satu alternatif lah. Okey, setakat itu saya rasa semua faham. Selepas ini kita akan jenguk ke dalam apa yang ada. Okey. Okey, hi everybody. Kita dah nak mulakan mengendalikan sesi Meet. Okey, ini paparannya. Jadi sebelum kita masuk, pastikan kita cek dulu ya. Kita cek kita punya, pergi pada setting. Okey, kita lihat kita punya mikrofon. Okey. Okey, dan kita boleh test di sini dan juga kita punya video. Okey, jika semua dah okey, buat mana fungsi mikrofon, earphone, kita punya video jelas, so tak ada masalah. Okey, di sini kalau kita nak turn on dan turn off, di sini jika kita tak nak bagi gambar saya yang macam ni, tak nampak lah. Okey, sekarang saya akan join now. Okey, ini notification yang kita dapat. Okey, boleh simpan juga ini, ataupun untuk add sesiapa secara personal pun boleh kita add di sini. Okey. Okey, jadi sekarang memandangkan hanya saya seorang saja. Jadi memang tak kelihatan sesiapa yang lain. Nanti di sini yang paling penting sekali apabila kita masuk, pastikan kebanyakan yang masuk, pastikan mereka off ataupun mutekan mikrofon. Kenapa? Jika apabila telah ramai yang masuk, tapi jika dibiarkan mikrofon itu di-on-kan ataupun unmute, berbagai bunyi mungkin akan kedengaran dan membuatkan yang lain tidak selesa. Jadi kita minta kepada yang masuk, kalau boleh, jika perlu, mutekan semua sekali, kecuali yang nak bercakap saja minta unmute. Okey, untuk mute sebenarnya tuan punya tanah ni ataupun owner kepada Meet ini boleh mutekan, tapi untuk unmute balik, tuannya, orangnya kena unmute sendiri. Okey, nanti saya tunjukkan. Okey, ini adalah fungsi leave call. Ini yang seperti nyatakan tadi, jika kita tak nak gambar kita nampak, kita tekanlah. Bila kita tekan, nampaklah gambar kita dan orang lain boleh nampak juga gambar kita. Okey, tak apa. Itu saya padamkan dulu. Di sini ada bintang titik 3. Ada titik 3. Di sini boleh tengok kita boleh record meeting. Dan yang penting juga saya rasa ini change layout. Jadi biasanya saya akan guna sidebar.
Sidebar biasanya jika kita ada tetamu yang lain, kita akan nampak di tepi ini. Di tepi ini ada tetamu yang lain. Jadi di sini yang saya masukkan tadi, ya, jika kita nak ada, boleh pin sesiapa yang kita nak sebenarnya. Apabila kita pin, gambarnya akan berada di ruangan utama. Okey, kita juga boleh mute kan mereka-mereka yang tak mute jika perlu. Dan kita juga boleh remove. Ada button remove sebenarnya kat sini. Kita juga boleh removekan mereka. Okey. Tapi yang penting di sini, apa yang saya tunjuk adalah ini. Present now. Present now ini sangat penting. Kerana di sinilah kita akan berfungsi untuk menunjukkan bahan-bahan yang kita nak paparkan kepada para pelajar kita. Jadi ambil a window. Okey, bila ambil a window, sebelum itu saya nasihatkan buka dulu mana-mana aplikasi yang kita nak paparkan. Contohnya jika kita ada PowerPoint, kita buka siap-siap PowerPoint. Jika kita ada Word, kita buka siap-siap Word. Sebab di sini nanti paparannya di mana yang kita nak paparkan. Okey. Jika saya nak paparkan, contohnya ini. Okey. Jadi saya kena share. Saya share dan akan keluar you are presenting your screen. Okey, bila you are presenting your screen, sebenarnya mereka di luar sana ataupun di dalam room kita ini, mereka yang selain kita lah, yang berada di dalam room kita ini boleh lihat apa yang kita buat. Contohnya ini. Paparan ini mereka nampak sebenarnya. Okey, paparan seperti ini mereka nampak. Jika kita buka Telegram pun nampak. Okey. Jadi apa-apa saja yang kita nak tunjuk sebenarnya kita boleh paparkan melalui fungsi button share window tadi. Present a window. Jadi bila dah selesai, okey. Contohnya kalau sebelum tu saya nak kaitkan dengan Google Classroom. Okey. Jadi jika kita nak tunjukkan kita punya Google Classroom pun tak ada masalah. Okey, pergi terus kepada Google Classroom. Okey. Kita tunggu sebentar. Ini paparan seperti biasa. Jadi dia akan terus masuk dan pelajar boleh lihat sebenarnya apa yang kita nak tunjukkan kepada pelajar. Sama juga kalau kita nak tunjukkan YouTube, video-video yang berkaitan, just tunjuk saja dan pelajar-pelajar akan nampak pada paparan utama. Okey. Kembali pada Meet. Jadi selepas selesai, buat stop sharing. Apabila stop sharing, bermakna paparan asal akan kembali. Ya, begitu. Jadi saya rasa tak banyak yang kita boleh nak ceritakan lagi sebab dia sebenarnya simple saja. Simple, cukup mudah. Yang penting praktiskan. InsyaAllah saya rasa tak ada masalah untuk tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru cuba guna pakai dahulu bersama mungkin rakan-rakan yang lain sebelum dipraktiskan bersama pelajar. Okey, good luck kepada semua. Stay at home. Okey, jangan nakal-nakal. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.